Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada kali ini kita akan sambung siri 2 tajuk persediaan memulakan perniagaan. Pada siri yang kedua ini kita akan mulakan dengan tajuk tanggungjawab yang perlu dipatuhi oleh usahawan setelah mendaftarkan perniagaan. Maksudnya untuk tajuk ni pelajar kena tahu apakah tanggungjawab yang perlu dipatuhi oleh usahawan setelah mereka mendaftarkan perniagaan mereka di SSM, seperti yang telah dipelajari dalam siri 1. Jadi apakah tanggungjawab yang perlu dipatuhi sekiranya kita telah mendaftarkan perniagaan kita di SSM. Yang pertama sekali ialah mempamerkan sijil perakuan pendaftaran perniagaan dan lesen perniagaan di tempat yang boleh dilihat dengan jelas. Untuk makluman kamu, sijil perakuan pendaftaran ini yang kita peroleh setelah mendaftarkan perniagaan di SSM. Setelah berjaya memperoleh sijil perakuan ini, kita akan gunakan untuk memohon lesen perniagaan daripada pihak berkuasa tempatan. Pihak berkuasa tempatan ni maksudnya contohnya kalau kita menjalankan perniagaan di Rembau, maknanya kita akan memohon lesen daripada Majlis Daerah Rembau. Kalau kita buka ataupun menjalankan perniagaan di Seremban, kita akan mohon lesen perniagaan daripada Majlis Perbandaran Seremban. Jadi lesen ni hanya boleh dipohon selepas kita memiliki sijil perakuan pendaftaran perniagaan. Tapi sekiranya perniagaan kita tidak ada premis seperti penjaja kecil, kita hanya perlu memohon lesen perniagaan sahaja. Tapi ini bagi perniagaan yang memiliki premis, perlu mempamerkan sijil perakuan pendaftaran perniagaan dan juga lesen perniagaan. Ini adalah contoh sijil perakuan pendaftaran yang perlu dipamerkan. Begitu juga dengan lesen perniagaan. Jadi dah dapat dua-dua ni, jangan simpan dalam fail ataupun jangan simpan dalam laci, perlu dipamerkan. Perkara seterusnya bagi syarikat pula, kita dah belajar sebelum ni, syarikat akan menerima notis pemerbadanan syarikat daripada SSM. Jadi notis ini hanyalah merupakan bukti pendaftaran. Jadi notis ini tidak perlu dipamerkan. Jadi kesimpulannya, bagi milikan tunggal dan perkongsian, mereka perlu mempamerkan sijil perakuan pendaftaran perniagaan mereka. Tapi bagi syarikat yang menerima notis pemerbadanan, tak perlu pamerkan sebab ianya hanya bukti pendaftaran. Yang kedua, tanggungjawab yang kedua ialah mempamerkan papan tanda perniagaan mengikut spesifikasi yang ditetapkan oleh pihak berkuasa tempatan. Maknanya mempamerkan papan tanda kedai adalah satu tanggungjawab usahawan. Ini adalah contoh papan tanda yang dipasang, yang dipamerkan di kedai-kedai yang terdapat di sekitar daerah Rembau. Perkara yang ketiga ialah nama dan nombor pendaftaran perniagaan tertera pada dokumen rasmi perniagaan seperti resit, invoice dan nota serahan. Jadi maknanya nama dan juga kat sini yang kecil ni adalah nombor pendaftaran mesti ada pada dokumen rasmi perniagaan kita. Yang keempat, maknanya tiap-tiap tahun kita kena perbaharui sijil perakuan pendaftaran perniagaan. Sijil perakuan pendaftaran perniagaan ni perlu diperbaharui bila-bila masa sebelum tamat tempoh 30 hari. Jadi maknanya jangan lupa bila dah sampai setahun, maknanya kita kena
perbaharui sijil. Jumlah bayarannya bergantung kepada nama perniagaan kita. Kalau kita gunakan nama seperti dalam kad pengenalan, kita hanya perlu membayar RM30 saja, dan kalau menggunakan nama trade, kita akan membayar RM60. Jadi tiap-tiap tahun kita kena perbaharui sijil perakuan pendaftaran. Okey, perkara yang kelima ialah mendaftarkan perubahan maklumat perniagaan dalam masa 30 hari dari tarikh perubahan. Okey, ini kita lakukan jika terdapat perubahan sahaja. Contohnya, perubahan yang perlu didaftarkan ialah berubah alamat utama perniagaan. Di SSM kita letak alamat, katakan di Rembau, tapi lepas tu kita dah tukar tempat ke daerah lain ataupun kawasan lain. Jadi kita kena daftarkan perubahan maklumat tersebut. Begitu juga jika berlaku perubahan seperti perubahan jenis perniagaan, daripada kedai makan buka kedai runcit, ataupun perubahan alamat cawangan, dan juga perubahan maklumat pemilik atau rakan kongsi. Itu adalah contoh perubahan maklumat yang perlu kita daftarkan. Jadi maknanya sebarang perubahan maklumat kita perlu maklumkan daftar SSM. Okey, yang keenam, menamatkan pendaftaran perniagaan dalam tempoh 30 hari dari tarikh penamatan perniagaan. Maksudnya kalau kita dah tutup perniagaan kita ke, ataupun dah tak berniaga lagi, jangan kita buat tak tahu, sebab sebenarnya kita perlu menamatkan pendaftaran perniagaan. Mungkin kita tamatkan perniagaan ni sama ada atas sebab kita nak berhenti berniaga, peniaga diisytiharkan bankrupt, ataupun berlaku kematian, ataupun atas perintah mahkamah. Jadi maknanya tamat perniagaan pun perlu didaftarkan. Okey, seterusnya ialah dokumen perniagaan yang perlu disimpan oleh sesebuah perniagaan. Okey, yang pertama sekali ialah rekod transaksi bank, iaitu penyata bank yang menunjukkan rekod transaksi bank ataupun duit masuk dan juga duit keluar di akaun bank perniagaan. Di mana transaksi bank ni satu penyata bulanan akan dikeluarkan oleh pihak bank kepada pemegang akaun semasa yang menyenaraikan semua urus niaga yang dibuat melalui bank. Ini adalah satu contoh transaksi bank yang menunjukkan urus niaga yang berlaku. Yang kedua ialah menyimpan rekod jualan. Rekod jualan ini ialah dokumen yang mengandungi catatan aktiviti jualan yang dilakukan. Contoh dokumen yang melibatkan aktiviti jualan ialah bil tunai, resit, invoice, slip daftar tunai, di mana dokumen ini dikeluarkan oleh perniagaan kepada pelanggan mereka ketika aktiviti jualan berlaku. Yang ketiga ialah rekod pembelian, iaitu dokumen yang mengandungi catatan aktiviti pembelian yang dilakukan. Contohnya bil tunai, resit, invoice dan slip daftar tunai. Contoh dokumen sama dengan rekod jualan. Bezanya di sini ialah dokumen ini, bil tunai, resit, invoice ataupun slip daftar tunai ini diterima oleh perniagaan daripada pembekal ataupun penjual. Yang keempat ialah rekod kos operasi, iaitu kos selain daripada kos pembelian. Rekod kos operasi ini ialah dokumen yang mengandungi catatan aktiviti perbelanjaan selain daripada kos pembelian barang. Contohnya ialah bil pengangkutan. Ini contohnya kalau perniagaan ada
terlibat dengan kos pengangkutan, bil pos, bil insurans, gaji dan utility. Utility ni ataupun dikenali juga dengan istilah kadar bayaran, iaitu yang berkaitan dengan bil air, elektrik, internet ataupun telefon. Yang seterusnya ialah rekod ambilan dan modal. Yang ini mesti disimpan. Rekod ambilan dan modal ini ialah rekod yang mengandungi maklumat ambilan oleh pemilik daripada perniagaannya untuk kegunaan sendiri, di mana kesannya ambilan ini akan mengurangkan modal pemilik. Ambilan ni maksudnya pemilik mengambil barang ataupun duit daripada perniagaannya. Contohnya, kalau kamu buka butik, sebuah butik pakaian, lepas tu kamu ambil sepasang pakaian yang berharga RM1,000. Jadi maknanya telah berlaku ambilan RM1,000. Jadi ambilan ini memang merujuk kepada pemilik mengambil barang ataupun duit daripada perniagaannya untuk kegunaannya sendiri. Jadi yang satu ni adalah modal. Modal ni maknanya sumbangan pemilik terhadap perniagaan, dan ini perlu direkodkan dan disimpan. Seterusnya kita melihat kepada beberapa jenis dokumen yang digunakan dalam perniagaan. Yang pertama ini adalah memo. Memo merupakan satu dokumen peringatan urus niaga yang berlaku antara pemilik perniagaan dengan perniagaan. Jadi urus niaga yang menggunakan memo ni contohnya pemilik mengambil barang niaga ataupun tunai untuk kegunaan sendiri, untuk pengiklanan ataupun derma. Selain daripada itu, jika peniaga membawa masuk aset peribadi dia ataupun tunai ke dalam perniagaan yang akan dijadikan modal. Biasanya untuk membuktikan perkara tersebut berlaku, memo akan dikeluarkan. Seterusnya dokumen invoice. Dokumen invoice ini merujuk kepada satu dokumen yang akan dikeluarkan bila berlaku urus niaga secara kredit. Secara kredit ni maksudnya secara berhutang. Jadi maknanya bila pembelian atau penjualan secara berhutang berlaku, invoice akan dikeluarkan. Contohnya di sini, kedai komputer Suria telah membeli laptop jenama A dan B secara kredit ataupun secara berhutang daripada syarikat komputer Maju. Seterusnya slip daftar tunai. Dokumen ini saya rasa ramai daripada kamu biasa melihat dokumen ini dan pernah menerimanya, iaitu kalau kamu pergi ke pasar raya, kamu akan menerima slip daftar tunai semasa membuat pembayaran yang menyenaraikan apa barang yang kamu beli dan berapa harga serta jumlahnya. Itu dipanggil slip daftar tunai. Yang seterusnya ialah bil tunai. Bil tunai ini akan dikeluarkan jika berlaku urus niaga secara tunai ataupun pembelian atau penjualan yang dibuat secara tunai. Contohnya dekat sini, kedai komputer Suria membeli mesin pencetak jenama A dan B berjumlah 1,740 daripada syarikat komputer. Jadi bila bil tunai, kita tahu harga ni dibayar secara tunai. Dan seterusnya resit rasmi. Resit rasmi sebenarnya adalah satu bukti pembayaran telah dilakukan. Jadi kamu pun mungkin pernah menerima resit, contohnya menerima resit pembayaran bagi sumbangan PIBG sebagai bukti kamu dah bayar. Jadi ini pun sama, resit rasmi. Resit adalah satu bukti pembayaran telah dilakukan.
Okey, ini pula ialah yang berkaitan dengan bil internet yang termasuk dalam bil utility. Boleh dimasukkan dalam bil utility iaitu tentang jumlah pembayaran internet ataupun penggunaan telefon. Jadi semua dokumen ni perlu disimpan. Okey, seterusnya voucher pembayaran. Okey, voucher pembayaran ini juga adalah dokumen dalaman yang dikeluarkan oleh perniagaan itu sendiri untuk membuktikan pembayaran telah dilakukan. Okey, contohnya dekat sini telah berlaku pembayaran gaji bulan Jun sebanyak RM900 pada 28 Jun. Jadi kalau kedai komputer Suriah ni kalau bayar gaji kepada Encik Ibrahim Ahmad ni, Encik Ibrahim Ahmad takkan nak keluarkan resit pula nak bagi kat kedai komputer Suriah kan. Jadi sebagai bukti pembayaran, maknanya kedai komputer Suriah ni mengeluarkan voucher pembayaran dan menulis atau menerangkan butiran gaji yang merujuk kepada duit telah dikeluarkan sebanyak RM900 untuk membayar gaji Encik Ibrahim. Okey, voucher pembayaran juga boleh dikeluarkan jika kedai komputer Suriah membayar sewa kedai. Dia katakan membayar sewa kedai sebanyak RM1,000. Jadi dia akan keluarkanlah voucher pembayaran butiran tuliskan sewa dan jumlahnya RM1,000. Okey, jadi itu antara dokumen perniagaan yang selalu digunakan oleh sesebuah Okey, seterusnya tajuk yang akhir sekali ialah tentang format penyata aliran tunai. Tajuk ni sebenarnya kita dah belajar dah dalam tajuk penyata keuangan. Okey, tapi cikgu nak terangkan tentang format penyata aliran tunai. Untuk pengetahuan kamu, penyata aliran tunai ni sangat penting kepada peniaga untuk memastikan tunai mereka mencukupi sepanjang menjalankan perniagaan. Jadi dalam penyata aliran tunai, maknanya apa yang perlu ada ialah tajuk ni. Tajuk ni mesti ada nama perniagaan kamu. Contohnya kat sini kedai komputer Suriah. Jadi ini cikgu nak tunjukkan macam mana kita nak menyediakan penyata aliran tunai. Okey, lepas tu tajuknya adalah penyata aliran tunai. Okey, bagi tempoh berapa lama? Yang ini 3 bulan, bermula bulan Oktober, November dan Disember. Tapi untuk rancangan perniagaan kamu, kertas 3 kamu kena buat untuk tempoh setahun. Jadi kalau setahun, penyata aliran tunai bagi tahun berakhir. Katalah yang ni kita nak buat tahun 2020, penyata aliran tunai bagi tahun berakhir 31 Disember 2020. Jadi itu menunjukkan kamu kena buat dalam tempoh setahun, maknanya 12 bulan. Okey, jadi butiran yang ada, okey di sini adalah butiran, okey ni adalah baki bawah-bawah. Baki bawah-bawah ni maksudnya ialah baki daripada bulan sebelumnya. Tapi bagi kalau perniagaan tu baru memulakan perniagaan, pada bulan yang pertama tu tak adalah baki dia. Okey, baki ni maknanya baki bulan sebelumnya yang kita telah pun memulakan perniagaan. Okey, yang kedua ialah penerimaan. Penerimaan ni maknanya duit tunai. Yang ini semua berkaitan dengan tunai sahaja. Jadi pembelian, jualan secara berhutang ataupun kredit kita tak masukkan. Okey, jadi ini adalah penerimaan. Ini kita rekodkan semua duit yang kita terima. Jadi maknanya apa saja duit yang kita terima, kita rekodkan di bahagian penerimaan. Okey, lepas tu kita jumlahkan pula, Okey, jumlahkan penerimaan. Okey, pastikan bila kamu jumlahkan penerimaan ini, sebab ini adalah jumlah penerimaan. Jangan masukkan dulu
baki HB ni, baki BB ni. Jadi jangan masukkan dulu baki BB. Okey, jadi jumlah penerimaan di sini hanya jumlah bagi penerimaan ini sahaja. Modal jualan tunai, penerimaan daripada penghutang dan komisen. Jadi baki jangan campurkan. Okey, yang ketiga ialah pembayaran. Okey, pembayaran ni maknanya apa saja duit kita yang kita keluar dalam menjalankan perniagaan. Contohnya bayar gaji pekerja, membeli barang secara tunai, bayar kepada pemiutang, belanja periklanan, belanja utility. Okey, dah siap semua kita senaraikan pembayaran yang kita buat. Okey, lepas tu kita jumlahkan pembayaran. Okey, namanya pun jumlah pembayaran. Jadi kita hanya jumlahkan semua pembayaran yang kita dah buat. Okey, dan seterusnya kita mengira lebihan ataupun kurangan yang berlaku. Lebihan ni maksudnya jumlah penerimaan, jumlah penerimaan di sini. Okey, kita tolakkan dengan jumlah pembayaran. Jadi kalau penerimaan lebih banyak, maknanya di situ berlaku lebihan. Tapi kalau pembayaran lagi banyak, maknanya di situ berlaku kurangan. Okey, lepas tu dah kita kira lebihan ataupun kurangan tadi. Untuk baki HB ni ataupun baki hantar bawah ni ialah baki BB yang ke atas ni kita tambahkan, ataupun kalau kurangan maknanya kita tolak lah. Kalau kurangan maknanya kita buatkan dalam kurungan, supaya kita tahu nanti maknanya itu kita kena tolakkan. Jadi kita akan dapat baki HB. Okey, baki HB ni katakanlah 3,000. Pada bulan berikutnya, pada bulan November, kita dah ada baki BB RM3,000. Okey, saya akan tunjukkan contoh yang ada angka, supaya lebih mudah kamu lihat dan lebih mudah kamu faham. Okey, ini nama perniagaan. Contohnya perniagaan Seri Indah. Okey, penyata aliran tunai bagi tahun berakhir 31 Disember. Ini cikgu tunjukkan hanya 4 bulan saja. Jadi kalau maknanya tahun berakhir ni, maknanya patutnya buat sampai 6 bulan Disember. Okey, jadi yang ini warna merah ni adalah baki BB. Okey, jadi ini adalah bagi bulan Januari. Jadi okey, cikgu buat contoh ni bagi perniagaan yang dimulakan, baru mula pada bulan Januari 2020. Jadi maknanya pada yang awal ni tak ada lagi baki, sebab kita belum memulakan perniagaan pada bulan sebelumnya. Okey, penerimaannya maknanya ada modal RM1,000, jualan RM2,000 dan komisen RM100. Jadi jumlah penerimaan maknanya kita campur yang ini saja, kita tambahkan. Kita dapat RM3,100. Okey, lepas tu untuk pembayaran pula, kita ada pembelian gaji dan upah iaitu RM500, RM200 dan RM400. Okey, lepas tu di jumlah pembayaran ni kita jumlahkan berapa pembayaran yang kita kena buat. Jadi pembayaran yang telah kita buat iaitu sebanyak RM1,000. Okey, RM1,100. Jadi untuk lebihan ataupun kurangan ni, RM3,100 tadi jumlah penerimaan, kita tolakkan dengan jumlah pembayaran. Jadi mana RM3,100 tolak RM1,100, maknanya ada lebihan sebanyak RM2,000. Jadi tak perlu buat kurungan sebab ini adalah lebihan. Kalau kurangan saja kita buat dalam kurungan. Okey, jadi jadi yang ini tengok lebihan ataupun kurangan ni sama dengan baki hantar bawah. Sebabnya ialah kita belum ada lagi baki BB pada bulan Januari. Jadi maknanya lebihan ataupun kurangan ini maknanya kita ada baki duit sebanyak RM2,000. Jadi RM2,000 baki pada bulan Januari ni, maknanya hujung Januari kita ada baki RM2,000. RM2,000 ni akan dibawa pada bulan Februari. Jadi pada bulan Februari kita ada baki BB sebanyak RM2,000
Okey, jadi dia ulang balik semula. Maknanya ini penerimaan pada bulan Februari, iaitu jualan 2,500, komisen 500. Jadi jumlah penerimaan bagi bulan Februari adalah 3,000. Lepas tu pada bulan Februari berlaku pembayaran, iaitu untuk belian 600, belanja utility 200 dan upah 500. Jadi jumlah pembayaran pada bulan Februari adalah 1,300. Jadi bila jumlah penerimaan 3,000, jumlah pembayaran 1,300, pada bulan berkenaan duit yang kita terima berbanding dengan duit yang kita bayar, maknanya ada lebihan sebanyak 1,700. Maknanya lebihannya adalah 1,700. Jadi berapa baki hantar bawahnya? Baki hantar bawahnya, jangan lupa baki di sini 2,000 ni, maknanya yang kita bawa daripada bulan Januari tadi, kita tambahkan dengan lebihan di sini. Jadi maknanya pada bulan Februari kita ada lebihan, kita ada baki sebanyak 3,700. Jadi dia terus saja semula pusingan tersebut, iaitu baki 3,700 ni, yang di bawah ni, hantar bawah ni akan dibawa pada bulan Mac. Jadi benda yang sama lagi kita lakukan sehinggalah habis tempoh perakaunan yang kita nak buat tu. Jadi pastikan tengok betul-betul jumlah penerimaan hanya tambah saja jumlah penerimaan, begitu juga dengan jumlah pembayaran. Tengok pada nama ni kita dah tahu dah ni jumlah pembayaran. Macam mana kita nak dapatkan lebihan atau kurangan? Kita cari penerimaan tolakkan dengan pembayaran, jumlah penerimaan dan pembayaran. Kalau penerimaan besar, maknanya itu lebihan. Tapi kalau penerimaan tu sedikit berbanding dengan pembayaran, maknanya itu berlaku kurangan. Jadi baki tu iaitu baki bawah-bawah, kita campurkan, tambahkan dengan lebihan, ataupun kalau kurangan kita kena tolakkan. Dalam perniagaan, kalau penyata aliran tunai ni bagi tempoh yang baru kita mulakan perniagaan, kalau kurang macam kira okey jugalah, tapi dengan syaratnya nanti maknanya kalau sepanjang masa kurangan, maknanya ada sesuatu yang tak kenalah dengan perniagaan kita. Sebab kalau kita nampak ada kurangan, maknanya kita perlu cari lagi duit supaya duit kita sentiasa ada dalam nak menjalankan perniagaan. Kalau kita hantar kertas kerja pula macam rancangan perniagaan temu, kalau sampai sepanjang bulan, sepanjang tahun tu berlaku kurangan saja, baki negatif saja, maknanya perniagaan tu tak bagus lah. Jadi kalau kita nak pinjam duit kat bank ataupun kat Mara, confirm lah jadi pastikan kita rancang perbelanjaan perniagaan kita supaya penyata aliran tunai kita sentiasa dalam keadaan yang baik. Jadi itu saja untuk siri 2 usaha tangga kejayaan. Jadi pastikan kamu sentiasa belajar walaupun